banyak informasi yang kita tahu tentang apa yang berlaku di penjara, melainkan maklumat-maklumat yang boleh kita perolehi secara terbuka serta cerita-cerita bekas banduan yang disebarkan yang tidak diketahui benar atau tidak isi kandungannya. Teruskan bersama Paling Top. Sejarah penjara dalam masyarakat kita sudah wujud semenjak era Kesultanan Melayu lagi, apabila individu yang didapati bersalah akan dikurung di dalam satu bangunan yang ditetapkan mengikut tempoh yang dipersetujui pembesar Melayu pada zaman itu. Sistem penjara di Malaysia yang digunakan sekarang telah diperkenalkan oleh penjajah British dengan terbinanya penjara khas bagi mengurung pesalah di kota Cornwallis di Pulau Pinang pada bulan Mac tahun 1790. Pembinaannya pula menggunakan tenaga kerja banduan yang dibawa khas dari India, khususnya banduan dari penjara di Alipur, Bombay dan Madras serta Kepulauan Andaman. Perkara ini adalah kaedah biasa bagi British dalam menjimatkan kos pembinaan mereka apabila banduan dikerah untuk dijadikan tenaga kerja. Untuk pembinaan penjara kedua di Malaysia, iaitu penjara Larut yang kini dikenali sebagai penjara Taiping pada tahun 1879, banduan-banduan tahanan British dari Afrika pula dibawa masuk bagi tujuan pembinaannya. Selain digunakan sebagai hukuman kepada pesalah dan penjenayah, sistem penjara British juga digunakan sebagai sumber bagi British untuk mendapatkan tenaga buruh selepas berakhirnya kebenaran untuk terus mengamalkan sistem perhambaan. Dalam sistem keadilan di Malaysia, penjara haruslah dilihat sebagai satu institusi berkedudukan paling akhir yang bertanggungjawab melaksanakan hukuman ke atas mana-mana jenayah yang telah dilakukan individu. Di atas kertas, sistem penjara kita dibentuk berpandukan kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dalam menjamin 4 aspek iaitu layanan, pemulihan, keselamatan dan pemasyarakatan banduan yang diangkat sebagai aspek utama di mana-mana institusi penjara. Tidak ada lagi kes-kes banduan dikerah untuk bekerja sebagai buruh kasar yang berlaku di Malaysia, seperti apa yang telah dilakukan oleh British satu masa dahulu. Selain daripada program latihan, semua banduan diberikan peluang untuk melanjutkan pendidikan mereka, sama ada dalam aspek vocational maupun pendidikan berbentuk pengetahuan. Semua banduan ditawarkan menyertai program pendidikan yang membolehkan mereka memperolehi sijil asas persekolahan seperti pentaksiran tingkatan 3 PT3, sijil pelajaran Malaysia SPM, sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM dan sijil kemahiran vocational. Bagi banduan atau tahanan yang layak, mereka boleh melanjutkan pengajian ke tahap tertiari di mana mereka boleh memilih untuk mendaftar dalam kursus peringkat diploma, sarjana muda, sarjana malahan doktor falsafah. Dari segi program latihan utamanya pula, semua banduan di Malaysia khasnya mereka yang beragama Islam akan melalui program yang dinamakan sebagai Program Pembangunan Insan PPI. PPI merupakan sebuah modul pemulihan yang telah dilaksanakan di Malaysia sejak tahun 2002 dan mempunyai 4 fasa yang diharapkan dapat membantu membentuk disiplin, sahsiah, psikologi dan aspek kerohanian banduan. 4 fasa yang disebutkan pula dibahagikan mengikut sasaran atau pencapaian yang telah dicapai oleh banduan. Dalam usaha pemulihan dengan semua banduan perlu menyelesaikan fasa terawal terlebih dahulu sebelum melangkah ke fasa berikutnya. Semua banduan yang telah disabitkan kesalahan serta dijadualkan akan memulakan hukuman penjara mereka akan melalui fasa 1 iaitu fasa pembentukan disiplin. Dalam fasa ini ada 2 peringkat utama yang diketengahkan. Fasa 1 peringkat 1 adalah induksi atau orientasi yang diadakan selama 2 minggu. Semasa peringkat induksi, banduan akan diberikan program berbeza bergantung kepada jenayah yang telah mereka lakukan bagi membentuk disiplin kepada peraturan, pendidikan kenegaraan, pendidikan sivik, pendidikan kesihatan serta tata cara amalan kebersihan diri. Setelah selesai peringkat induksi, banduan akan menjalani pula fasa 1 peringkat 2 iaitu modul pendidikan dan bimbingan. Di peringkat ini, mereka akan dibahagikan kepada kategori jenayah yang telah berlaku.
sama ada jenayah am, kola putih, pesalah seksual, pesalah trafik dan sebagainya. Pada ketika ini, elemen-elemen sampingan seperti pengurusan diri, muhasabah diri, kemahiran sosial, kerohanian dan kekeluargaan ditambah ke dalam modul. Modul ini mengambil masa sehingga 3 bulan. Setelah tamat fasa 1, semua banduan yang lulus dibenarkan menyertai fasa 2, iaitu fasa pengukuhan sahsiah. Fasa ini mengambil masa selama 6 hingga 12 bulan. Fasa 2 ini adalah fasa terpenting di mana perubahan tingkah laku banduan agar mereka benar-benar kembali ke pangkal jalan dipupuk. Pada fasa 2, banduan mula dibahagikan mengikut agama masing-masing dengan banduan beragama Islam akan menjalani program halakah, manakala yang bukan Islam pula akan mempelajari tentang moral. 2 modul terbesar dalam fasa 2 adalah modul rawatan komuniti dan modul akademik. Dalam modul rawatan komuniti, setiap banduan akan menjalani program pemulihan untuk membentuk diri mereka sebagai suri teladan. Seterusnya, mula membentuk kumpulan sokongan sesama banduan lain. Dalam modul akademik, banduan yang berminat serta berkelayakan boleh mula menjalani kursus-kursus jangka pendek yang berkait dengan ilmu-ilmu akademik. Jangka masa banduan di penjara paling banyak akan dihabiskan dalam fasa 3, iaitu fasa kemahiran, bergantung kepada nasib mereka di situ. Dalam fasa 3, banduan akan diberikan peluang untuk mempelajari sehingga mahir dalam kemahiran vokasional yang dirasakan sesuai dengan dirinya. Semua program vokasional yang dijalankan akan disijilkan serta mendapat akreditasi daripada agensi-agensi kerajaan yang terbabit. Semua kursus kemahiran pada peringkat ini terbahagi kepada 3 modul berbeza, iaitu modul kemahiran bersijil, modul vokasional dan modul usaha sama dalam penjara. Setiap banduan perlu mencapai markah tertentu sebelum dibenarkan bergerak ke fasa seterusnya dengan markah minima poin grade nilai kumulatif PGNK yang diperlukan mesti berada di atas nilai 3. Kegagalan banduan untuk mencapai tahap kemahiran yang ditetapkan memerlukan banduan mengulangi semula kursus tanpa dibenarkan melangkau ke fasa 4. Dalam fasa 4, iaitu fasa banduan prabebas, semua banduan yang berjaya ke tahap ini dipercayai sudah mempunyai nilai disiplin serta sahsiah yang baik, dilengkapi ilmu kemahiran tertentu yang mampu membantu mereka mencari sumber rezeki kelak. Fasa 4 lebih menumpukan kepada program atau modul penghayatan di mana semua banduan akan dilatih untuk bersedia berdepan dengan stigma serta tekanan masyarakat luar selepas mereka dibebaskan kelak, atau bahasa sekarang ini dikenali sebagai tahan kecam. Usaha membentuk diri mereka agar berani bercampur kembali dengan masyarakat supaya mereka tidak kembali ke kancah jenayah menjadi fokus utama dalam fasa 4. Dimulakan dalam tempoh 6 bulan atau 12 bulan sebelum tarikh mereka dibebaskan. Fasa 4 juga mengendurkan kekangan yang dikenakan ke atas banduan. Banduan mula didedahkan kembali dengan keluarga mereka melalui program yang dinamakan Jalinan Kasih, di mana ahli keluarga secara beramai-ramai dibenarkan hadir bertemu dengan mereka tanpa halangan agar setiap banduan tahu di luar sana masih ada yang menantikan mereka.